Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khadijah Faisal dalam Globe Al-Hijrah. Rakyat Amerika Syarikat nampaknya sudah bersedia untuk menerima tampuk baharu pemerintahan bakal Presiden Joe Biden. Pelbagai persediaan dibuat menjelang upacara gilang gemilang pelantikan Presiden ke-46 itu. Presiden Donald Trump bagaimanapun tidak habis-habis dengan ketidakpuasan hatinya. Beberapa hari lalu, beliau dilapor menuduh proses peralihan kuasa dari era Barack Obama kepadanya pada awal 2017 tidak sempurna dan dibuat sambil lewa. Dakwaan itu dinyatakan setiausaha akhbar White House, Kayleigh McEnany. Jelasnya dalam sidang media di kediaman Presiden itu, McEnany berkata proses peralihan itu bukan sahaja dibuat secara tidak serius, namun pelantikan Trump dakwanya juga seakan-akan tidak diterima. Walhal apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pada Januari 2017, sebaik mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat, Trump dalam ucapannya sebagai Presiden memuji peralihan kuasa yang dia sendiri sebut sebagai aman dan tertib. Every 4 years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Umum tidak tahu, mungkin pelbagai helah dan dakwaan dibuat Trump kerana beliau berduka cita kerana rakyat tidak lagi memihak kepadanya. Hanya menjawat jawatan Presiden sepenggal sahaja, sama seperti George Bush yang tewas kepada Bill Clinton dan beberapa lagi bekas Presiden lain. Pun begitu, banyak bukti yang menyangkal dakwaan Trump. Di media sosial, ramai memuji peralihan kuasa Obama kepada Trump pada 2017 yang dilihat profesional meskipun ia melibatkan perubahan pentadbiran daripada Demokrat kepada Republikan. Namun kini, apabila Trump bakal menyerah kuasa kepada Biden, adakah perkara sama akan dibuat Trump sebagaimana dilakukan Obama kepadanya dahulu? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Kurang 2 bulan lagi, Joe Biden akan mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 menggantikan Trump. Ramai masih berteka-teki bagaimana suasana majlis berkenaan. Adakah Trump akan hadir sebagaimana dilakukan presiden-presiden lain yang menyerahkan kuasa kepada penggantinya? Kita tunggu Januari tahun depan. Sekarang kami ingin fokuskan bagaimana dasar Joe Biden terhadap isu Palestin. Kita semua tahu, polisi Washington selama ini adalah sentiasa pro kepada Israel dan jarang sekali memihak Palestin. Jadi adakah White House di bawah Biden akan mengubah dasar-dasarnya terhadap isu itu? Ataupun sesiapa pun yang dilantik Presiden, semuanya sama sahaja? Di bawah Trump, Palestin kekal ditindas, malah lebih teruk lagi. Paling tidak boleh dilupakan pengisytiharan Baitul Maqdis sebagai ibu negara haram Israel pada 2018. Dan jangan dilupa, normalisasi hubungan dengan Israel oleh Emirat Arab Bersatu, Bahrain dan Sudan yang dicanang oleh Trump. Penganalisis antarabangsa Universiti Selangor UNISEL Ismail Hashim berpendapat, umum mungkin perlu mengambil kira bagaimana Presiden dari Parti Demokrat seperti Barack Obama dan Bill Clinton meletakkan dasar-dasar terhadap negara-negara Islam. Adakah Biden akan turut berkiblatkan cara Obama dan Clinton? Itu kita tengok dasar-dasar yang apa yang Biden buat sekarang, kita kena lakab balik tengok kepada calon Demokrat, Presiden Demokrat yang sebelum ini. Sebab kita tengok masa Barack Obama menjadi Presiden selama 8 tahun, sebab 2 penggal. Banyak negara Islam yang berperang dengannya. Macam tengok Sudan, Iraq, Yaman, Syria, kan banyak negara Islam yang berperang. Jadi sejauh manakah ukuran-ukuran yang kita lihat dibuat semasa Barack Obama di mana timbalan presidennya adalah Joe Biden.
Kan kita tengok macam ni sejauh manakah rasa-rasa itu akan diteruskan oleh Amerika. Jelas Ismail, Biden harus melakar satu usaha baharu dalam isu Palestin Israel. Trump katanya telah membuatkan luka yang dialami dunia Islam bertambah perit. Dia seolah-olah meminggirkan syur penyelesaian dua negara atau two-state solution. Dia juga membiarkan sahaja penjajahan berpanjangan Zionis di wilayah Palestin. Malah dikibarkan terus bendera Israel di Baitul Maqdis, bandar suci umat Islam yang disifatkan amat melampau. Jadi satu dasar rancangan pelan damai Trump yang dilakar oleh menantunya Jared Kushner itu juga telah menafikan two-state solution, penyelesaian dua negara. Jadi Palestin satu pihak, Israel satu pihak. Gagasan-gagasan yang dibuat pelan damai itu menampakkan bahawa tidak ada two-state solution. Mana Israel akan menguasai Palestin. Dan inilah menimbulkan pemimpin Palestin di tebing Gaza, tebing barat dan Gaza banyak menentang. Sebab rasanya pelan damai yang dibuat oleh Trump itu tidak memberi kemenangan kepada Palestin. Walaupun Jared Kushner mengatakan ini membuka dasar ekonomi kepada Palestin, pelaburan masuk. Tapi orang Palestin kata pelaburan mana yang masuk. So ini dia punya realiti pada Trump. So Joe Biden ni bagaimana dia hendak melakarkan satu pelan damai yang dirasakan memberi hak kepada Palestin. Ini rancangan yang harus dilakarkannya. Persoalan seterusnya, adakah normalisasi negara-negara Arab dengan Israel akan berterusan di bawah pentadbiran Biden? Selepas UAE, Bahrain dan Sudan, negara Islam mana lagi bakal tersenarai? Atau mungkin tiga negara terawal itu membuat U-turn disebabkan Trump tidak lagi mentadbir? Sementara itu, malam kemarin waktu Malaysia, Trump meluangkan masa menyertai 21 pemimpin negara-negara kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC menerusi persidangan secara maya. APEC 2020 yang dihoskan Malaysia dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Trump sejak 2017 tidak pernah menyertai persidangan APEC dan kemunculannya kali ini sedikit sebanyak mengejutkan. Pun begitu, terdapat sedikit kelainan pada penyertaannya kemarin. Keseragaman pemimpin dari segi penampilan dan latar belakang atau backdrop setiap daripada mereka bagaimanapun tidak diikuti Trump. Jika pemimpin lain menggunakan backdrop berlatar belakangkan bangunan Perdana Putra dengan kubah hijau, namun tidak bagi Trump. AFP melaporkan Trump sendiri enggan menggunakan backdrop rasmi tersebut. Sebaliknya hanya menggunakan latar belakang jata rasmi Presiden Amerika Syarikat. Beliau juga dilaporkan memberi ucapan dalam persidangan itu, namun ia disampaikan dalam keadaan tertutup, tidak dihebahkan media. Globe Al-Hijrah berehat seketika, bertemu lagi seketika nanti. Bertemu kembali dalam Globe Al-Hijrah. Kita singgah sebentar di Tanah Suci untuk mengetahui apa perkembangan terkini ibadah umrah. Sebelum ini, kita semua maklum bahawa Arab Saudi telah membuka siri kemasukan jemaah luar untuk masuk ke Makkah bagi tujuan ibadah itu. Antara negara yang sudah menghantar jemaah umrah secara berperingkat adalah Indonesia dan Pakistan. Pun begitu, kami ada mendapatkan perkongsian pengalaman terkini seorang rakyat Malaysia yang bertugas di Jeddah sewaktu terpilih menunaikan umrah 10 hari lalu. Hanzalah Abdullah, seorang juru perunding bagi projek pembesaran Masjidil Haram. Sejak Mac 2020 beliau di Arab Saudi, baru bulan ini beliau berpeluang menunaikan umrah apabila pihak berkuasa negara itu mula memberi kebenaran jemaah berbuat demikian. Kongsinya kepada Globe Al-Hijrah, meskipun sayu dengan suasana ibadah yang tidak seperti kelaziman, namun ia satu keunikan kerana proses melaksanakan umrah begitu sistematik dan terurus. Awal bulan November,
iaitu beberapa hari sebelum tarikh umrah tu, one of our team members cuba buka lagi, tengok ada option untuk visitors. Jadi kami cuba ramai-ramai, dalam 15 orang kami di sini. Saya ingat masa tu pukul 2 pagi. Cubalah, bismillah, cuba tekan permohonan untuk buat umrah. Permohonan ni ada banyak types. Nombor satu, umrah, permohonan untuk dapatkan permit buat umrah. Yang kedua, solat untuk lelaki dan solat untuk perempuan. Dan selebihnya permit untuk ibadat di Masjidin Nabawi. Okay. So dalam apps tu kita kena nyatakan lah kita nak mana. So kita opt for umrah, and then kita kena state date dan masa. Masa tu dia hanya buka 3 jam je. Jelasnya, sepanjang melaksanakan umrah, telefon pintar menjadi gadget penting memandangkan segala maklumat dan permit dipaparkan menerusi 2 aplikasi khas umrah selain menggunakan kod bar dan QR code yang meluas. Semuanya berada dalam handphone dah. So it's a must to have a handphone untuk buat umrah pada kali ini. So semua permit ataupun kita akan lalui beberapa checkpoint yang dinyatakan di dalam app, so kita kena go through lah. So kita hanya paparkan kita punya permit untuk pihak berkuasa dan polis ataupun pihak security masjid. So once dia tengok, dia pakai sistem barcode. Dalam permit tu ada barcode dia, so dia scan melalui barcode. So kita hanya boleh masuk based on our time period tu. Kalau pukul 12.30 hingga 3.30, jadi masa tu sajalah kita boleh masuk. Kongsinya lagi, perjalanan masuk ke Masjidil Haram hingga selesai umrah hanya melibatkan perjalanan sehala sahaja dan segalanya mesti diselesaikan dalam masa 3 jam. Pergerakan tawaf juga dibuat dalam barisan dan tidak seperti kebiasaan. Meskipun waktu yang diberikan terhad buat jemaah namun tiada kesesakan berlaku, menyebabkan ibadah yang dilaksanakan tenang dan lancar. Pematuhan prosedur operasi standard SOP Kendiri juga jelas Hanzalah perlu dipatuhi. Hanzalah turut berdoa agar rakyat Malaysia akan diberi peluang tidak lama lagi untuk kembali ke Tanah Suci bagi tujuan umrah dan haji. Globe Al-Hijrah berakhir di sini. Jangan ketinggalan Globe Al-Hijrah versi bahasa Arab Khamis ini jam 8.45 malam. Saya Khadijah Faisal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.